Saya ada seorang ustaz tuan-tuan, main teriak depan saya. Dia ada 9 orang anak. 5 orang, 4 orang profesor, doktor, PhD semua ni. Dia kata balik raya ni parking BMW. Ayah, jom pergi market. Ni duduk depan saya, naik tu. Apa? BMW 5 Series. Jom kita pergi market. Sampai market, aduh hujang. Saya pun belilah sekilo. Mereka belah, aku bayar. Dia kata, tu hak yang PhD tu. Oh, ikan siakap. Mereka belah, tunjuk ya. Aku bayar. Dia kata, kerja punya besar, kau nak bayar pun tak. Tapi anak aku nombor 5 ni aku tak pandang. Dia kata, tapi setiap hari Jumaat pukul 9 pagi kayu bersekat. Dekat galang tu, nyok 2 biji. Belakang tu raga penuh serai dengan lengkuas. Semua ada. Bila sampai rumah, ayah, ni serai nyok nak tak mana? Hantar mana? Aku tak hormat dia. Aku meluat dekat dia. Rupanya anak ni lah yang saleh. Sebab tu kita dengan beza anak kita. Kan? Anak kita ni saya cerita tadi, menangis tuan-tuan. Di Tibun Nabawi. Saya ada ayah. Ayah saya cengih. Kalau benda tu tak betul, siap. Satu hari tuan-tuan, saya ni cakap pandai. Saya pergi kat sekolah. Weh, kawan-kawan, jom kita pergi mandi sungai. Dia berkata, mandi sungai apa? Kami bukan pandai berenang. Tak apa. Saya cakap pandai. Hampa kalau hampa lemah, aku boleh selamat. Maksud dia, mereka lemah, saya selamatlah. Mereka mati ya tuan-tuan. Cakap pandai. Dia berkata, okey tak apa, jom ikut hang. Ikut bawa pergi mandi sungai tu. Mandi sungai umur 11 tahun. Adik umur apa? 12. Saya 11 tahun masa tu. Allah, tak bersunat lagi. Betul tak pakcik? Kan? Kita masa tu mana sunat. Ada yang nak nikah baru sunat. Tu yang duduk atas batang pisang tu, Tok Mudin duduk tengok, mana satu batang pisang ni? Lah zaman kita, zaman Allah, bersunat atas batang pisang. Lah mereka pakai doktor kan. Jadi umur 11 tahun tak bersunat lagi. Ni, main mandi tu, mandi telanjang. 30 orang tampuk dengan saya, mandi telanjang dalam sungai tu. Mereka tak pandai berenang, saya pandai berenang. Kira-kira mandi masa tu, swimming without trunk. Kira memang tak pakai baju ya. Bogel. Saya duduk atas pokok jawi tu. Duduk. Ni terjun. Mereka tak pandai berenang. Mereka turun belan-belan. Saya duduk atas. Woi. Terjun tu. Macam apa? Pandalela renong. Kira somersault pusing. Tum. Kira masa pusing tu agak-agak apa yang pusing? Hampa otak belu dia. Ni. Ya. Tum. Bila tum tu. Angkat kepala, mereka main nak ciligan. Mereka main nak tangkap. Mereka tak pandai berenang. Mereka duduk jalan. Kita, plup. Saya berenang macam ikan sepat tu. Tengok-tengok duduk belakang. Mereka, woi. Hang duduk belakang lah. Mai. Mereka pun kali-kali nak tangkap. Kita pun, teluk. Bila saya selam, mereka selam. Dalam hati, pasal mereka selam. Mereka ni tak pandai berenang. Saya pun angkat lah. Bagi mata duduk tebing-tebing ayak kan. Angkat awak tak selam. Pak saya duduk atas tebing dah. Dengan muka macam jebon tu. Aku kata naik. Bila sebut aku kata naik, kawan-kawan ni tahu dah. Main dengan Ustaz Haji Harun ni mampu. Mereka naik lari tu. Tinggal baju. Lari macam penguin tu. Tinggal saya. Dia kata, hang naik. Suara dia garang. Sebab tu saya terikut suara dia. Garang tuan-tuan. Dia baca khutbah tahun 60-an. Alhamdulillah. Memang tak perlu mikrofon. Tahun 60-an. Memang tak ada mikrofon pun. Naik dia kata. Kita tahu dah. Rupanya dia lipat wayar telefon. Wayar telefon besar ni. Dia lipat ni. Letak belakang. Naik. Naik. Kita tahan munggok. Dia bagi. Fiam tu. Terkeluar kulit ni. Keluar isi je. Kena tu ayah fiak kali kedua 4. Maksud dia 2 dalam 1. Sebab dia lipat fiak 4. Ayah sakit. Tahan pungkok. Dia bagi 6. Pungkok tak ada kulit dah. Berdarah ni. Sakit tak tahu nak kata bang. Lari balik berdenyut ni. Nyut. Bukan kemut bang. Berdenyut bang. Hampa gelak apa? Mai aku bagi hampa dengan wayar ni bang. Sakit. Sakit ya Allah. Lari balik ni. Lari. Seluar tak pakai. Mak duk tunggu dah. Tu awak duk lari tu. Ayah tibai. Dia bagi berapa? 3. Mai aku tambah 2. Dia kata. Tengok.
Mak dulu kena rotan nak tambah 2. Tu yang anak jadi manusia. Ni mak sekarang ni, ustaz cubit sikit dah. Bawa dengan kayu pergi ligan ustaz tu. Report peguam, report polis. Tu anak kita tak jadi manusia. Ni, nak tiba kena 3, nak tambah 2. Tuan-tuan, ayah saya rotan saya. Bukan pasal saya mandi sungai. Pasal saya tak semayang asar. Maghrib nak masuk dah. Lepas tu bawa pula 30 orang tak semayang sama. Kepala dia siapa? Aku lah. Tu yang kena teruk. Dah kena teruk tu kan, mak kata, pergi semayang tu. Mayang ambil uduk pakai kain, melekat dekat kain. Sakit jangan tanyalah. Sambil semayang tu pungkok tu nyut. Berdenyut, bukan kemut, berdenyut nyut. Semayang pun mak tak tengok, kira rokok ikut suka. Habis semayang maghrib makan. Saya nak tanya, kita pukul anak kita, kita buat anak kita, masa mana kita nak ingat anak kita? Masa tidur. Jangan bohong. Betul tak? Kita ada anak, dia main tidur, tengok Allah sayur. Ni masa makan tu mak pujuk. Ayah pujuk tak? Ada ayah. Buat macam tak ada perasaan tu. Mak ni main makan, kita protes. Makan mak. Sakit punggung tau tak? Dah ayah rotan tu pasal sayang. Sayang apa? Wayah telefon dah. Dalam tu ada bersiu, berdenyut dalam mak. Dia kata dah ayah hang sayang hang. Sayang sakit apa pun. Ya protes. Mai mak suap. Suap apa tak nak mau? Oh, mailah mak suap mai. Kita pun pergi juga. Kan. Bagi wayah telefon tu. Mak bersuap sambil tu habis pinggan. Habis tuan-tuan. Mayang Isya masuk tidur. Nak tidur melentang tak boleh bang. Sakit ni jangan tanya lah. Wayar telefon. Dalam tu ada kupremu. Jadi macam mana? Tidur menerap. Sambil duduk menerap tu, pungkok ni nyut. Kita duduk tahan tak kira ni. Ya Allah, nak pejam mata tak lena. Sakit sungguhlah. Tengah duduk pejam mata tu 2 jam tak lena. Tiba-tiba pintu rumah saya ditolak. Pintu bilik ditolak. Masuk seorang lelaki umur 45 tahun. Pegang sebotol minyak angin. Dia ingat saya lena. Dia tolak-tolak. Dia pergi duduk sebelah saya. Dia selak-selak. Tengok pungkok ni tak ada kulit dah. Dia celup-celup, dia sapu. Ketika dia sapu, dia kata, Ya Allah, aku buat zalim kat anak aku, Ya Allah. Kalaulah aku pukul ni, dia esok tak jadi manusia. Kau ampunlah dosa aku, Ya Allah. Menangis ayah saya. Saya duduk dengar, oh hang balun aku, hang teriak tu. Hang tak tahu ke aku ni sakit tak kira dah kan. Dia teriak tuan-tuan. Lepas dia teriak, dia sapu tuan-tuan. Dia tutup, dia duduk sebelah saya. Dia bagi dia dengar. Dia bagi saya dengar. Dia angkat takbir. Allahu Akbar. Terus dia sujud. Ketika dia sujud, dia doa. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kau bagilah pasangan aku, anak aku penyejuk mata, Ya Allah. Kau jadilah anak aku dia anak seorang pemimpin. Tengok doa ayah saya jadi manusia sekarang. Sebab tu abang didik anak doa banyak-banyak. Sebab tu kita ada mak ayah buat baik supaya mak kita doa kita. Alhamdulillah, doa ayah tu berkesan. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, 9.20 dah banyak nak cerita ni. Kan? Itu kebiasaan kita. Yang ketiga, didiklah anak dengan nasihat. Jangan tak nasihat. Ni anak-anak kita ni buat tak betul nasihat. Saya ada sekolah tuan-tuan. Pelajar saya 50 orang yang masuk tak ada A. Macam mana? Hari Minggu pertama saya cukup bengang. Tapi Alhamdulillah, minggu-minggu yang berikutnya saya akan nasihat. Sebab ad-dinun nasihat. Kita nak didik, jangan tak nasihat. Termasuk dengan isteri kita. Kena nasihat selalu. Kakak, suami nasihat tak? Ataupun kakak, nasihat suami. Nasihatlah. Sebab orang perempuan yang baik ni ialah orang yang selalu bercakap beragama. Orang perempuan, dia akan bercakap 26,000 perkataan setiap hari. Tapi bila dia baik, dia cakap agama. Cakap agama, Alhamdulillah, Masya Allah, agama. Kalau dia tak baik, masalah. Sebab tu saya cerita, pernah kita kahwin kan. Masa tu kahwin umur 20. Kahwin ni bulan Ramadan. Bini pegang tangan. Sebab tu wahai kakak-kakak, ada suami, ada isteri, kan, jadikan kebiasaan pegang tangan ke belai. Sebab orang lelaki ni suka dibelai. Dan selalulah nasihat baik-baik untuk suami kita, cakap elok-elok. Macam mana? Dia peganglah, masa tu baru kahwin.
abang jom pergi shopping. Kita okey ya. Satu yang paling tak seronok orang lelaki ialah shopping, betul tak? Sebab tu tuan-tuan, ada 12 kedai, ada satu barang setiap kedai tu. Itu pilihan orang perempuan. Orang lelaki satu kedai kena ada 12 barang, betul tak? Senang, kita pilih topi, baju, sampin, semua kena ada. Ambil, tak payah tengok. Sulak sependek, ambil terus ya. XL. Pernah belet tak? Tak ada balik-balik, tengok-tengok, save M. Pakai juga, tarik sampai getah meri, tuan-tuan. Tu orang lelaki. Dia takkan pergi tukar lah. Orang perempuan banyak pilihan. Tapi ingat, orang perempuan gunakan lidah dia cakap benda baik dengan suami dia. Kan? Bila ni, bang, jom pergi shopping. Kita tak minat shopping. Dia pegang tangan, ikut juga baru nikah. Dia tarik sampai dekat Sungai Tani. Tahu tak dekat jam tu. Kedai banyak kan. Dia nak beli kain, tengok kain kedai ujung. Murah sungguh, RM12.9. Agak-agak isteri kita beli tak? Tak nak beli. Dia kata apa? Bang, kedai depan murah lagi bang. Yang tu yang aku tak tahan tuan-tuan. Dia tak beli sama yang orang lelaki. Tapi kita kena pandai tuan-tuan. Macam mana nak buat? Kita pun ikut jugalah. Rupanya murah sungguh, RM12.8. Murah sekupang. Agak-agak isteri kita beli tak? Tak nak beli lah. Dia kata, abang, kedai depan lagi murah. Tengok-tengok kedai depan tak murah. Semua RM12.9. Sama dengan kedai nombor 1. Tengok-tengok 1 kilometer lah. Kita posa, dia tak posa. Kita ni meleleh yak liung dah. Telan pun tak apa nak pergi lah. Kan? Dia kata, abang, kita patah balik kedai nombor 2 boleh tak? Yang tu tak tahan, tuan-tuan. Ni nak patah balik ni, yang mulut ni kering dah. Alah, sabar tak kira lah. Baru menikah. Tak apa, ikut dengan muka macam jebon tu. Orang kata lah, kedai nombor 2 tu beli, tak beli. Dah abang, mana nak tahu. Tak apa, ikut. Jalan 1 kilometer. Dia tak apa. 8 ayat dia boleh berhenti. Kita ni posak. Meleleh ayat liang ni. Sampai kedai nombor 2. Kan, Indon tu tengok-tengok. Dia tahu dah, mai kali kedua mesti belinya. Dia tengok-tengok. Mas! Dia panggil mas kat saya. Apa mas? Aku bukan nak beli mas. Aku nak beli baju. Enggak. Mas masuk mas. Masuk. Mas tengok mas. Kita mau nak beli. Enggak. Mas tengok. Mas mau butuh apa? Kita duk pengang. Apa hang maki aku ah? Enggak. Mas mau butuh apa? Kita. Apa hang kata apa? Butuh hang apa dah muka. Bini tarik baju. Abang, butuh tu makan. Tu, butuh tu maksud dia nak apa? Mana aku tahu? Apa dah muka, tuan-tuan. Tapi, wahai isteri, hargailah suami anda. Sebab apa? Cakaplah nasihat yang baik, tak rugi. Sebab satu hari, suami yang ada depan ni akan berpisah dengan kita. Masa tu, kakak tengok baju dia, kakak akan menangis. Masa tu, memori aja tinggal. Tak ada lagi dah, tuan-tuan, untuk pegang tangan, untuk bersenda gurau, untuk senyum. Sebab tu nasihat yang baik. Cakap elok-elok.